Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hudan amala. Alhamdulillah muslimin, hadirin jemaah yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikurniakan kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan keikhlasan yang mantap di dalam menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insya-Allah kita menyambung pengajian kuliah Jumaat bulanan hari Jumaat yang kedua anjuran Masjid Bukit Aman menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Muhammad bin Haji Jul Hafizahullah Ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Antara kekeliruan yang tersebar dalam masyarakat pada hari ini adalah dakwaan sebahagian bahawa golongan salaf, iaitu golongan generasi awal umat Islam, sahabat Nabi, tabi'in dan juga tabi'in, mereka tidak melakukan takwil secara terperinci. Ini dalam rangka mempertahankan pegangan mereka memahami ayat-ayat suci Al-Quran yang mutasyabihat, yang ada kesamaran. Mereka berkeras mahu memahaminya dengan makna yang zahir, walaupun makna yang zahir itu bercanggah dengan ayat yang muhkamat, ayat yang menjadi induk kepada Al-Quran. Dalam Al-Quran sebut hunna umul kitab. Ayat muhkamat itulah menjadi induk, menjadi tunjang kepada Al-Quran. Berarti ayat mutasyabihat tidak boleh dimaknakan dengan makna yang bercanggah dengan ayat muhkamat. Misalnya laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang sama seperti Allah Ta'ala. Lalu tiba-tiba bila mereka jumpa ayat Al-Quran semisal firman Allah Ta'ala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Tuhan yang Rahman istiwa di atas arasy. Lalu dia memahami istiwa di situ dengan makna zahir, iaitu bertempat ataupun menetap pada arasy. Sedangkan ini bercanggah dengan yang muhkamat bahawa Allah Ta'ala itu tidak menyerupai makhluk. Kalau makhluk berhajat kepada tempat, sedangkan Allah Ta'ala yang menciptakan tempat. Allah wujud sebelum ada arasy. Arasy adalah makhluk. Orang Islam sepakat arasy adalah makhluk. Maka makhluk ini dahulu tidak wujud, kemudian baru Allah wujudkan. Berarti Allah wujud sebelum ada arasy. Maka wujud Allah tanpa arasy, wujud Allah tanpa tempat, tanpa langit, tanpa bumi, itu pasti. Maka tak mungkinlah selepas Allah mencipta arasy lalu Allah berubah daripada tidak bertempat menjadi berada pada makhluk dia, iaitu pada arasy. Jadi golongan ini tak terima. Tak boleh kata dia. Kita tak boleh tu takwil kata dia. Kalau kita kata istawa dengan makna menguasai arasy, istawa dengan makna menggagahi arasy, istaula wa qahara, itu takwil. Salaf tidak takwil. Generasi awal umat Islam
mereka tidak alih daripada makna yang zahir. Ini dakwaan yang batil. Dakwaan kononnya generasi salaf tidak takwil ayat yang mutasyabihat, ini bercanggah dengan fakta dan data. Ini semata-mata kerana kedegilan ingin juga memahami ayat mutasyabihat dengan makna yang zahir yang bercanggah dengan muhkamat. Soalan: ada dakwaan yang mengatakan golongan salaf tidak mentakwil secara tafsir, maknanya secara terperinci, letak satu makna yang berbeza daripada makna zahir. Salaf tidak buat macam itu. Adakah benar dakwaan ini? Jawapan: dakwaan ini tidak benar. Walaupun umumnya salaf mentakwil secara ijmal, maknanya secara ringkas saja. Misalnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, salaf takwil, maknanya salaf alih dari makna yang tidak layak, iaitu Allah itu bertempat, ataupun Allah itu menetap pada arasy, ataupun Allah itu duduk atas arasy. Itu salaf tolak. Habis apa makna istawa? Adalah makna yang layak dengan Allah. Maknanya dia tidak pilih suatu makna yang tertentu. Misalnya dalam setengah tafsir disebut pendekatan salaf istiwaan jadi bihi jalla jalal, yang dikatakan istiwa itu istiwa yang layak dengan Allah. Bagaimana? Wallahu a'lam. Itu namanya takwil secara umum. Memang betul ya, salaf ada melakukan takwil secara umum. Tetapi kalau menafikan, katanya salaf tidak takwil secara terperinci, itulah disebut tafsir, itu tidak benar. Kerana terbukti salaf termasuk zaman sahabat ada melakukan takwil secara terperinci. Misal surah Al-Qalam ayat 42, Allah berfirman, yauma yukshafu an saq, hari yang disingkap akan betis. Ya? Jadi kalau difaham secara zahir, kata mereka Allah Ta'ala mempunyai anggota betis. Di hari akhirat nanti Allah singkap betis Allah. Ini fahaman yang bercanggah dengan muhkamat, kerana ini menganggota badankan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun dia kata tak, betis Allah tu tak samalah macam betis manusia, tapi itu masih lagi meletakkan anggota badan dan menjisimkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita lihat bagaimana salaf, iaitu sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tidak meletakkan makna zahir tadi. Sahabat Nabi sendiri tidak memahami ayat ini dengan makna betis anggota badan, tidak. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mentakwilkan yukshafu an-saq itu dengan makna syiddah. Apa dia syiddah? Iaitu kedahsyatan, suasana yang genting pada hari kiamat. Jadi ditakbirkan, digunakan lafaz hari yang disingkapkan betis, bukan makna Allah ada betis dan Allah singkap, bukan ya? Dan bahkan dalam bahasa Melayu pun ada istilah sebegini. Misalnya orang bila dia nak bergaduh, misalnya orang Melayu dia ada istilah masing-masing telah menyising lengan. Kan menyising lengan ni ibarat kepada nak bergaduh. Padahal masa kejadian dua-dua yang nak bergaduh tu tak pakai baju. Apa yang tak sising? Baju pun tak pakai. Bukan sising lengan betul-betul ya. Maksud masing-masing telah menyising lengan tu masing-masing dah bersedia nak bertumbuk atau nak berlawan. Bukan makna mesti dia betul-betul sising lengan, tak semestinya. Kalau dia tak pakai baju, mana ada lengannya, dia nak disising. Bahkan kalau nak menunjukkan orang yang nak lari misalnya ya, orang boleh kata apabila dia melihat anjing yang garang itu, dia lalu mengangkat kain ya. Jadi padahal dia pakai seluar dan memang dia tak sempat buat apa pun. Apa cerita pula angkat kain ni? Angkat kain itu adalah bayangan kepada dia tu nak lari. Jadi biasanya orang kalau pakai kain nak lari, dia kena angkat dulu. Kalau tak nanti kain tu ganggu ya? Jadi walaupun dia tak pakai kain, dia hanya pakai seluar dan dia tak buat apa-apa bukan seluar dia, nampak anjing garang terus lari, masih ditampilkan dengan
orang itu bila nampak anjing yang garang, dia terus angkat kain. Ya, itu menunjukkan nak lari. Jadi dalam bahasa Arab pun ada kaedah sebegitu. Yuksrafu an-sab, kata Sayyidina bin Abbas, bukan bermakna anggota badan, tapi bermakna kedahsyatan hari kiamat. Dan ini jugalah yang dinafalkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari dan Imam Ibn Jarir dalam tafsir Ibn Jarir. Begini juga takwil Sa'id bin Jubair, Qatadah, Ibn Jarir Al-Tabari daripada Mujahid dan lain-lain rahmatullah alaihim. Ini semua generasi salaf. Jadi kalau kata salaf tidak takwil secara terperinci, itu tidak betul. Kemudian surah Az-Zariyat ayat 47 Allah berfirman, was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Dan langit kami telah bina langit tersebut dengan tangan-tangan. Aidin dalam bahasa Arab makna tangan, tapi plural. Kalau satu tangan yadun, kalau dua tangan yadani ataupun yadaini, kalau banyak tangan aidin. Jadi dalam ayat ini Allah guna aidin. Jadi langit itu kami bina dengan tangan-tangan. Jadi kalau orang yang memahami secara literal, dia akan kata Allah punya banyak tangan. Dengan tangan yang banyak inilah Allah membina langit. Adakah itu kefahaman yang difahami oleh para ulama termasuk generasi salaf? Jawabnya tidak. Sekali lagi sahabat Nabi, sepupu Nabi Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu takwil di sini makna alih dari makna yang zahir kepada makna lain. Makna zahir aidin adalah tangan-tangan, tapi ditafsirkan oleh sahabat Nabi, aidin di situ bermakna kuwah, kekuatan. Ya, Allah binakan langit itu dengan kudrah, dengan kuasa Allah Ta'ala, bukan dengan anggota tangan, tidak. Dan ini juga yang dipegang oleh tokoh-tokoh salaf yang lain seperti Imam Mujahid, Qatadah, Ibnu Zaid dan Sufyan rahmatullah alaihi. Jadi kalau kata salaf tak takwil itu tak betul. Itu satu bentuk penyelewengan fakta. Demikian firman Allah Ta'ala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, suratul Hadid ayat 4. Dan dia Allah Ta'ala bersama dengan kamu di mana sahaja kamu berada. Kalau kita faham dengan makna yang zahir, bersama adalah bersama dengan zat. Berarti Allah Ta'ala itu bertempat. Di mana manusia bertempat, Allah di situ. Mana sekarang kita dalam masjid, Allah dalam masjid. Nanti kita naik kereta, Allah ada dalam kereta. Nanti kita masuk dalam tandas, Allah pun ada dalam tandas. Ya? Ini bukan kefahaman salaf. Ya? Salaf tidak memahami bersama ini dengan makna yang zahir. Imam Sufyan Al-Sawri, iaitu ulama salaf, mentakwilkan, mengalihkan makna huwa di situ dengan makna ilmu. Asalnya huwa itu Allah, tapi dia maksudkan di sini adalah ilmu Allah. Di mana sahaja kita berada, berarti Allah tahu. Kalau dengan manusia kan kita boleh menyuruh, kita boleh buat jahat, kita boleh buat maksiat, kita boleh buat penyelewengan, kita boleh ambil rasuah, kita boleh mencuri, kita boleh apa sahaja, asalkan orang tak nampak. Tapi dengan ilmu Allah tak lepas. Ya, orang mungkin tak tahu kita terlepas hukuman dunia, tapi kita tidak terlepas hukuman akhirat. Kerana ilmu Allah berada di mana sahaja kita berada. Boleh juga difahami dengan makna kudratullah, kuasa Allah berserta dengan kita di mana sahaja kita berada. Maka sangat bahaya jika ayat-ayat yang mutasyabihat tidak ditakwil. Kalau kita stick literalis secara melulu, nak faham semua secara zahir semata-mata, itu akan membawa makna yang membawa kepada mensyirikkan Allah Ta'ala. Yani Allah tu sama saja macam makhluk, atau melemahkan Allah Ta'ala. Allah ni tak sempurna. Contoh, dalam surah At-Taubah ayat 67 Allah berfirman, nasullaha fanasiyahu. Mereka lupa akan Allah Ta'ala,
lalu Allah lupa mereka. Makna zahir daripada perkataan lupa, tak ingat. Kita manusia kan lupa. Bahkan kadang-kadang isteri kita pesan, nanti abang balik salat Jumaat, tolong beli gula yang sekilo misalnya. Kita dah sampai ke rumah pun tak beli. Bukan kita sengaja, tapi kita lupa. Tambah apa yang kita belajar, kadang-kadang kita dah lupa. Kawan lama tak jumpa, lupa apa nama dia. Muka macam biasa tengok, mana aku jumpa dia, apa tak nama dia. Itu lupa. Adakah Allah juga begitu? Allah ciptakan makhluk lalu Allah lupa dah makhluk dia. Maka tidak ada ulama tafsir yang memahami dengan makna zahir, kerana jelas itu bercanggah dengan yang muhkamat. Wa ma kana rabbuka nasiya dalam surah Maryam, dan tidaklah Tuhanmu itu lupa. Tuhan kamu itu tidak lupa. Habis kat sini apa makna dia? Takwil, alih kepada makna yang sesuai dengan konteksnya, iaitu Allah tidak peduli kepada mereka, lalu Allah azab mereka di akhirat kerana mereka di dunia lupa kepada Allah, tidak ikut perintah Allah. Begitu. Kemudian orang yang anti takwil, dia kata tak boleh takwil, sebenarnya dia anti cara Allah sendiri. Takwil alih perkataan daripada makna zahir kepada makna lain, bukan makna yang literal tetapi makna yang metaforikal, itu cara Allah. Kalau dia anti takwil, dia tak suka cara Allah. Dalam hadis qudsi, dalam sahih Muslim diriwayatkan Allah Ta'ala berfirman. Hadis qudsi makna Nabi SAW beritahu Allah berfirman. Apa dia? Ya bani Adam, maridtu falam tazurni. Wahai anak Adam, aku sakit, kamu tak datang ziarah aku. Jadi kalau kita nak faham makna zahir, berarti Allah juga sakit. Bukan kita saja sakit, bukan kita saja kena batuk, kena demam, COVID-19 dan sebagainya. Allah juga sakit. Ini hadis sahih. Tidak. Sakit di sini tidak boleh difahami dengan makna yang zahir. Qala ya Rabb kaifa a'buduka wa anta rabbul alamin. Lalu anak Adam itu bertanya, wahai Tuhan, bagaimanakah aku dapat menzarahi kamu padahal kamu Tuhan sekian alam? Lalu Allah takwil. Qala amma 'alimta anna 'abdi fulanan marida falam ta'udhu. Tidakkah kau tahu bahawa hamba aku si fulan dia sakit, lalu kamu tidak pergi ziarah kepada dia? Jadi ditakwil, dialih perkataan maridtu, aku sakit, bermakna marida fulan, hamba aku yang sakit. Jadi ini takwil yang Allah sendiri lakukan. Amma alimta annaka law untahu wajadtani indah. Tidakkah kau ketahui kalau kau ziarah dia, nescaya kau dapati aku berada di sisinya. Itu kan kena takwil lagi. Kalau tak takwil, bermakna Allah berada di rumah sakit, Allah berada di tempat orang sakit. Sebab hadis kata, kalau kamu ziarah orang sakit, kamu akan dapati Allah berada di sisi orang sakit. Tak boleh faham dengan makna zahir. Maka difahami oleh para alim ulama, maksudnya kalau kamu ziarah orang sakit, kamu akan dapati rahmat Allah hampir dengan orang yang sakit, dan juga dapat kamu rahmat tersebut. Sebab itu tidak sedikit orang yang bila ditimpa penyakit berubah. Dulu nakal, dulu liar, dulu jahat, dulu samsik, Allah uji dia dengan satu penyakit, lepas dia tiba penyakit dia jadi baik. Kerana apa? Kerana secara umumnya orang yang ditimpa penyakit dan dia sabar, maka dia mendapat rahmat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulan daripada tajuk kita pada hari ini, dakwaan kononnya generasi awal umat Islam tidak takwil ayat Quran, tidak alih daripada makna zahir yang tidak layak kepada makna lain, itu adalah dakwaan yang batil, yang tidak benar. Sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama tafsir, semuanya takwil. Bahkan Allah sendiri menggunakan teknik takwil, iaitu mengalih daripada makna yang zahir kepada makna yang metaforikal sesuai dengan konteks ucapan dan juga apa yang diucapkan. Jadi insya-Allah dalam kuliah yang akan datang kita akan lihat di muka surat 109 bagaimana memahami
istiwa, yang sebahagian orang mendakwa bahawa Allah Ta'ala itu duduk bertempat di atas arasy. Bahkan lebih parah lagi, kata dia, siapa yang tidak terima Allah Ta'ala bertempat atas arasy, orang itu kafir, halal darah dan boleh dibunuh orang tersebut. Ini antara fahaman yang dipegang oleh golongan ekstremis di dalam menghalalkan darah umat Islam. Salah satu alasannya kerana kata dia orang Islam ini jadi kafir kerana beriktikad bahawa Allah wujud, tidak bertempat. Padahal itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama naqtabtu min syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.